Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, Badan Peguam, Safi lebih layak wakili Najib dari Peguam Diraja UK. Berita sepenuhnya. Badan Peguam Malaysia sekali lagi menegaskan terdapat seramai 21,659 peguam di Malaysia yang berpengalaman untuk dipilih oleh Najib Razak dalam rayuan berhubung kes rasuah membabitkan SRC internasional berjumlah RM42 juta. Setiausaha Majlis Badan Peguam Anan Raj berkata, peguam bela kepada bekas Perdana Menteri Muhammad Safi Abdullah mempunyai lebih banyak pengalaman dan kelayakan berbanding Jonathan Laidlaw, seorang peguam diraja dari UK. Wakil Badan Peguam membuat penegasan itu dalam afidavitnya untuk membantah permohonan Najib supaya QC mewakili perayu dalam rayuan yang akan datang di Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini dalam afidavit menyokong permohonan itu, Safi menegaskan bahawa peguam UK boleh membantu membangun dan mematangkan perundangan Malaysia, memandangkan rayuan yang dikemukakan Najib melibatkan beberapa perkara baru yang tidak pernah diputuskan oleh Mahkamah Malaysia. Bagaimanapun dalam afidavit untuk menentang permohonan mendapatkan QC itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul berhujah bahawa bukan sahaja terdapat ramai peguam Malaysia yang boleh mewakili Najib, malah Laidlaw tidak mempunyai keperluan di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 berhubung penguasaan asas bahasa Malaysia. Menurut salinan pemfailan Badan Peguam yang dilihat oleh Malaysia kini, Anan menjelaskan hanya pada tahun-tahun awal selepas Malaysia mencapai kemerdekaan daripada UK pada tahun 1957, memandangkan bilangan peguam tempatan yang terhad, bantuan dihulurkan oleh QC dan pakar asing lain di negara ini. Dia menegaskan bahawa selepas 65 tahun mencapai kemerdekaan, kekuatan Badan Peguam telah meningkat dari segi jumlah dan kualiti tempatan. Tambahnya, jumlah keseluruhan peguam bela dan peguam cara yang mewakili sijil annual dan sijil amalan yang sah setakat 27 Jun adalah seramai 21,659 orang. Penelitian kelayakan dan pengalaman pemohon seperti mana terkandung dalam afidavit tersebut, terutamanya dalam perenggan 19 hingga 27 dan kurikulum vitae yang dilampirkan sebagai eksibit MSA 3, mendedahkan bahawa beliau adalah seorang Queen's Counsel tersohor di United Kingdom dan mempunyai pengalaman yang meluas dan berbagai di beberapa bidang kuasa yang berbeza. Namun beliau tidak mempunyai kelayakan maupun pengalaman khas dalam sistem perundangan Malaysia, sistem jenayah Malaysia dan jurisprudence yang lain yang berkaitan dan diperlukan dalam rayuan tersebut, yang mana intipatinya adalah seperti mana yang sedia wujud di kalangan anggota-anggota peguam bela dan peguam cara Malaysia, Majlis Jenayah di Malaysia, kata Anan. Wakil Badan Peguam itu menegaskan bahawa Safi sendiri mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman mendalam kerana pernah muncul dan berhujah dalam banyak kes melibatkan peruntukan undang-undang dan pertuduhan berkaitan rayuan Najib. Anan menegaskan bahawa Safi dan pasukan peguamnya mewakili Najib memandangkan kes SRC masih di peringkat Mahkamah Tinggi, di mana mereka mengendalikan kes bagi pihak bekas Perdana Menteri itu terhadap 7 pertuduhan di bawah Akta SPRM, Kanun Keseksaan dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA. Ia merupakan hakikat bahawa Safi dan pasukan peguam beliau telah pun terlibat dalam kes subjek tersebut dan sudah biasa dengan pertuduhan-pertuduhan dan peruntukan-peruntukan berkanun yang relevan sejak peringkat permulaan, dan ia adalah pandangan Badan Peguam Malaysia.
setelah mengambil kira pertimbangan yang relevan bahawa Syafi'i mempunyai pengalaman dan kelayakan yang lebih meluas berbanding pemohon berkenaan dengan isu-isu yang berbangkit dalam rayuan tersebut, kata Anan. Beliau menambah bahawa Laidlaw sendiri tidak menunjukkan kebiasaan sebarang pengetahuan dan atau kebiasaan dengan perkembangan dalam akta-akta tempatan maupun amalan dan prosedur serta sistem perundangan Malaysia 65 tahun selepas merdeka. Sebelum ini dilaporkan bahawa Mahkamah Tinggi menetapkan 6 Julai untuk mendengar permohonan agar QC UK mewakili Najib. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, 3 ahli Parlimen UMNO lompat kerana takut disiasat SPRM. Berita selanjutnya. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Selasa bahawa 3 ahli Parlimen UMNO lompat parti kerana takut disiasat oleh SPRM ketika prosiding kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Sekera. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, selepas PRU 14 pada 2018, 3 daripada 54 ahli Parlimen yang menang telah lompat parti dan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Ketika pemeriksaan utama oleh peguamnya, Datuk Ahmad Zaidi Zainal, beliau berkata dalam pengetahuannya ketiga-tiga ahli politik itu mempunyai beberapa kes yang akan disiasat oleh SPRM. Menurutnya, kemenangan Pakatan Harapan PH dalam PRU 14 menyebabkan ramai yang berasa takut dan mahu menyelamatkan diri dengan menyertai Bersatu. Individu yang pertama lompat ialah ahli Parlimen Masjid Tanah Melaka. Saya difahamkan dia diberi amanah untuk mengendalikan dana PRU termasuk untuk Puteri UMNO, tetapi ia dikeluarkan daripada tabung dan masuk ke akaun lain untuk tujuan peribadi. Kedua, Menteri yang mewakili kawasan Jeli Kelantan sebelum PRU, beliau ialah pengerusi Badan Perhubungan Negeri Kelantan yang mana diamanahkan untuk mengendalikan wang RM30 juta. Namun ia tidak digunakan untuk urusan logistik bagi pengundi di Lembah Kelang, katanya. Bagaimanapun, ketika Ahmad Zahid mahu menyatakan nama ahli Parlimen ketiga, beliau dibantah oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosela Rajaturan. Raja Rosela berkata, Ahmad Zahid tidak boleh mengaitkan penyelewengan dana itu dengan mana-mana pihak kecuali individu itu dipanggil ke mahkamah untuk memberi keterangan. Beliau berkata, kenyataan itu adalah bersifat dengar cakap, kabar angin dan tidak boleh diterima. Seorang lagi peguam yang mewakili Ahmad Zahid, Hisham T. Potek, berkata, mahkamah adalah tempat yang tepat untuk anak guamnya bercakap benar bagi membela dirinya. Beliau berdepan pertuduhan serius dan mesti diberi ruang untuk membela, katanya. Hakim Sekera kemudian berkata, memahami isu yang dibangkitkan oleh pihak pendakwaan dan sama ada ia dibenarkan atau tidak akan ditentukan kemudian. Tetapi untuk masa ini saya bersetuju memberikan sedikit ruang kepada mereka, pihak pembelaan, untuk membela diri dengan mengemukakan pembelaan yang sewajarnya, katanya. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram, membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan bela diri bersambung pada jam 3 petang tadi.
Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.